Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nuraini binti Abdul Rahim, nombor matrik 20208 21066. Hari ini saya akan membentang kertas kerja yang bertajuk Konsep As-Saadah Kebahagiaan menurut Islam dan Barat. Berdasarkan buku manual CTU 152 yang kita miliki, anda boleh rujuk pada bab 3 dalam konsep Saadah, manakala dalam bab 6 bertajuk Penghayatan Konsep As-Saadah. Di muka surat yang pertama adalah pendahuluan. Menurut Kamus Dewan Bahasa, definisi kebahagiaan bermaksud keadaan hidup yang aman, damai serta gembira atau kesenangan hidup. Secara amnya, kebahagiaan adalah perasaan tenang dan tenteram yang lahir tanpa ada perasaan gelisah dalam diri. Apabila tujuan kehidupan seseorang adalah untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka keredaan Allah akan menjadi sumber kebahagiaan. Selain itu, ada golongan yang berpendapat bahawa kebahagiaan diukur melalui kejayaan material yang dimiliki oleh seseorang. Malah ada yang berpendapat bahawa kebahagiaan boleh dianggap sebagai kesihatan jasmani. Terdapat juga golongan yang menganggap penunjuk kebahagiaan adalah berasaskan kewibawaan, pangkat dan kedudukan. Seterusnya, kita boleh memahami konsep As-Saadah berdasarkan perspektif Islam dan perspektif Barat. Kebahagiaan sebenar menurut Islam adalah apabila manusia berjaya mencapai ma'rifatullah, iaitu berjaya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan mencintainya mahabbatullah. Kebahagiaan bukan hanya tertumpu kepada fizikal manusia, perasaan dan kenikmatan Islam, tetapi bertunjangkan konsep ma'rifatullah dan mahabbatullah semata-mata. Kebahagiaan psikologi merupakan perasaan dan emosi yang dirasai ketika keinginan duniawi tercapai dan kebahagiaan ini bersifat hanya sementara. Kebahagiaan spiritual merupakan kebahagiaan kekal abadi walaupun nyawa manusia telah tiada, ianya merupakan lanjutan kepada kebahagiaan psikologi. Al-Ghazali menggelarkan kebahagiaan ini sebagai majazi, iaitu dapat diterima Islam apabila kebahagiaan mencapai spiritual. Contohnya, mengumpul kekayaan dan menggunakan kemaslahatan umat Islam seperti membina hospital, masjid dan sekolah. Dari perspektif Barat, konsep As-Saadah sifat nafsi, zahir dan sementara. Kebahagiaan Barat lebih cenderung dan terfokus ke arah memenuhi nafsu haiwaniahnya. Sebagai contoh, keseronokan, keselesaan, kesenangan dan untuk memenuhi keperluan sementaranya di dunia. Malah, mereka mengabaikan etika dan tanggungjawab murni alamiah kerana tidak memahami kebenaran kejadian manusia dan kejadian alam ini. Sifat zahir, iaitu materialism, adalah fahaman yang lebih menekankan pada pemilikan sifat material dan wang untuk kebahagiaan personal dan perkembangan sosial. Barat juga beranggapan pemilikan material adalah penanda kepada kebahagiaan. Untuk memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan yang majoritinya berasaskan material dan nafsu semata-mata. Seterusnya, perbezaan konsep As-Saadah. Saya telah ringkaskan agar kita mudah memahami apakah perbezaan di antara konsep Saadah daripada perspektif Islam dan juga Barat. Dari perspektif Islam, kebahagiaan di dunia adalah sementara. Dari perspektif Barat, kebahagiaan adalah kekal di dunia. Manakala Islam, mereka yang percaya dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala akan mempunyai hati yang tenang dan bahagia. Manakala Barat, orang kaya, berpangkat dan mempunyai harta yang banyak sahaja akan bahagia. Daripada Islam, kebahagiaan batin dan akhirat lebih diutamakan berbanding kebahagiaan di dunia. Dari segi Barat, kebahagiaan di dunia amatlah penting kerana ia merupakan tujuan hidup. Seterusnya, di bahagian tengah, kita dapat melihat iaitu landasan. Daripada perspektif Islam,
Maksud as-sa'adah dari perspektif Islam berasal daripada kata sa'idah dan as-sa'adah yang bermaksud berbahagia, beruntung, ketiadaan derita atau bukan kesengsaraan. Kebahagiaan merupakan lawan kesengsaraan, kemelaratan, kesulitan dan kemudaratan. Definisi konsep kebahagiaan telah dicetuskan oleh ramai ilmuwan Islam, di antaranya oleh Al-Ghazali, Al-Farabi, Hasan Hanifi, Ibnu Sina, Ibnu Miskaweh dan Ibnu Bajjah. Di sebalik kesulitan, pasti ada kemudahan dan kita perlu menjauhi sifat marah ketika menghadapi atau ditimpa musibah. Dalam surah Al-Anfal ayat ke-10 yang bertajuk Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kaum muslimin bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mampu memberi kemenangan kepada kalian atas musuh-musuh Islam. Dari perspektif barat terbahagi kepada dua zaman, iaitu zaman pra-Socrates, Socrates dan Aristoteles. Setiap ahli falsafah mengemukakan pendapat yang berbeza berkaitan konsep kebahagiaan. Sebagai contoh, Plato mengaitkan tujuan akhir kebahagiaan dengan keadilan. Aristotle menganggap kebahagiaan berkait rapat dengan tingkah laku yang baik. Manakala, golongan Epicureanism dan Cynicism, mereka menganggap keseronokan adalah punca kebahagiaan. Seterusnya, kita pergi ke isi dan huraian yang pertama dan kedua. Dia lebih mengutamakan cara manusia memperoleh kebahagiaan. Isi yang pertama, tetangga yang prihatin. Huraian, mempunyai tetangga yang prihatin merupakan salah satu bentuk kebahagiaan yang dapat kita perolehi. Sebagai contoh, jiran tetangga menjaga rumah ketika ketiadaan kita di rumah dan menziarahi jiran apabila mereka sakit. Kesimpulannya, berbuatlah baik kepada jiran merupakan salah satu kebaikan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Isi yang kedua adalah keharmonian keluarga. Huraian, keluarga yang harmoni dan aman merupakan salah satu titik kebahagiaan sesebuah keluarga. Sebagai contoh, bijak menyelesaikan masalah ketika berlaku perselisihan faham antara satu sama lain dan sentiasa menjaga maruah serta aib keluarga. Huraian tambahan, sikap kekeluargaan adalah sangat penting dan perlu diajar daripada kecil kerana ianya akan mencerminkan diri kita kepada pandangan masyarakat di luar sana. Akhir sekali, kesimpulannya, sentiasalah berbuat baik dan hormat menghormati antara satu sama lain agar mendapat keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan juga di akhirat. Kita teruskan dengan isi dan huraian 3 dan 4. Isi ketiga, orang yang beramal dengan ilmu. Huraian dia, ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Sedikit atau banyak, ilmu yang kita perolehi perlu diamalkan dengan seikhlas hati. Huraian tambahan, seseorang dapat mengetahui perkara baik dan buruk. Kesimpulannya, ilmu yang dipelajari seperti ilmu agama dapat membantu seseorang itu untuk berfikir rasional dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Isi yang keempat adalah jiwa yang tenang. Huraian, salah satu kebahagiaan yang merupakan perkara diingini oleh seluruh manusia. Kesimpulannya, mereka yang dikurniakan ketenangan kerana iman dan takwa amat beruntung kerana tidak semua manusia mempunyai jiwa yang tenang apabila mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali adalah kesimpulan. Kesimpulannya, kebahagiaan menurut Islam dan Barat adalah berbeza. Sebagai manusia, as-sa'adah adalah sangat penting dalam kehidupan kita dan kita perlu mencari dan melakukan untuk kebahagiaan kita. Kebahagiaan itu ialah memiliki hati yang tenang dalam menghadapi apa jua ujian dalam kehidupan. Oleh itu, orang yang hatinya bahagia tidak akan gembira yang melampau ketika meraihkannya. Manakala ketika sedih, hatinya tenang mengawal diri supaya tidak bertindak melampaui batasan agama. Kita mestilah sentiasa bersyukur dengan nikmat yang ada di hadapan mata kita. Jika kita sentiasa bersyukur, hati akan tenang dan bahagia. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.